Alright. Okey, kami bermula di Arab Saudi. Jadi sebab Kak Yus dulu dengan Abang Wan tinggal di Arab Saudi. Kak Yus berusia 35 tahun, Abang Wan 40 tahun. Jadi kami mulakan perniagaan ni di Arab Saudi sampailah balik. Dan alhamdulillah tahun ni dapat balik ke Malaysia lepas 13 tahun merantau di Arab Saudi, alhamdulillah. Kemudian dalam tim kita ni antara apa yang menggerakkan Kak Yus Ustaz boleh panggil saya Kak Yus lah. Dengan Puan, Ustaz. Baik Kak Yus sudah. Okey. Jadi kenapa yang menggerakkan Kak Yus untuk panggil Ustaz apa semua untuk dalam tim kita ni, sebab Kak Yus sentiasa faham bahawa kalau manusia tu kalau dia nak berubah, sebab dalam perniagaan ni semua yang datang dalam kita punya perniagaan ni adalah insan-insan yang mengubah hidup. Betul tak? Semua ni nak ubah hidup. Tapi nak ubah hidup, kita dah tunjuk dah satu platform perniagaan yang boleh membawa perubahan hidup. Tapi kalaulah kita buat satu perniagaan tu tanpa kita bawa agama sekali, kita tahu dunia perniagaan ni bukannya bersih. Betul tak? Setuju tak kalau Kak cakap? Dunia perniagaan tidak bersih. Perniagaan memang sebenarnya daripada 10 rezeki datang daripada perniagaan. Tapi kita nampak dalam dunia perniagaan ni macam-macam sifat manusia, macam-macam orang nak berjaya tapi dengan pelbagai cara yang tidak baik. Jadi Kak Yus tak nak daripada rezeki yang bagus, rezeki yang baik, rezeki yang Tuhan dah murahkan, dah mudahkan untuk kita ni, mengubah kita menjadi orang yang tidak baik. Kak Yus nak dengan adanya perniagaan ni, dengan bimbingan daripada Kak Yus dan juga Ustaz ni, boleh membawa kita ke arah kejayaan yang mana dunia ni kejap je. Okay? Tapi kita tak boleh tinggalkan dunia. Dunia kena menang. Kita kena menang besar kat dunia. Betapa ramai umat Islam kat luar sana yang memerlukan orang Islam yang kaya-kaya. Okey? Jadi dunia you kena menang besar. Tapi jangan ingat dunia saja. Dunia kejap saja. Yang paling lama untuk kita hidup adalah di akhirat. Jadi Kak Yus tak nak kita menang dekat dunia. Alhamdulillah dalam tim kita ni ramai orang yang income 5 angka setiap bulan. Alhamdulillah, Masya Allah, memang ada. Ada yang baru nak bermula, ada yang baru 100, 200 income. Orang-orang macam ni pun nak kena kuat. Jadi Kak Yus nak biar sampai ke akhirat kita masih bahagia dan menang besar. Ingat dengan perniagaan yang kita ada ni boleh membawa kita ni kebahagiaan dekat akhirat. Tapi untuk dapatkan semua tu, anda semua perlu melalui proses. Proses yang dipanggil apa? Yang selalu Kak Yus buat setiap hari adalah proses dalaman. Proses dalaman di mana rohani you kena kuat. Hubungan you dengan Allah kena sangat kuat. Okay? Hubungan dengan manusia kena baik. Hubungan dengan Allah kena baik. InsyaAllah. Kita ni, hidup kita yang selama ni, yang kita rasa hidup kita terlalu susah, hidup kita ni apa je kita buat tak pernah berjaya, kita kadang-kadang kita lupa. Hubungan yang paling kita kena jaga adalah hubungan Tuhan. Sebab dialah yang pemberi rezeki. Kalau dulu you all makan gaji, you all ada majikan. Buat baiklah dengan manusia, buat baiklah dengan majikan untuk dapat gaji lebih, nak naik pangkat ke apa. Tapi bila you dah berhenti kerja, you tak bekerja, you berniaga, kita tak nampak tau, kita tak nampak siapa majikan kita. Tapi kita kena rasa tau. You kena lebihkan dengan Tuhan, barulah dengan manusia, barulah perniagaan tu akan Tuhan yang aturkan apa yang akan jadi dalam hidup you. Okay? Tapi untuk dapatkan satu kekuatan dalaman untuk macam mana nak jaga solat, kan, nak mengaji, kalau boleh one day one juz, kalau boleh selawat 1000 kali sehari, you bangun, you buat sebanyak mungkin solat sunat. Nak buat semua tu cakap senang, betul tak? Cakap cukup senang. Kak Yus pesan. Cakap memang senang. Korang pun kata, okey Kak Yus saya buat, tapi berapa ramai yang bangun malam tadi? Berapa ramai yang tahajud malam tadi? 4 tahun Kak Yus suruh kau bangun tahajud. 4 tahun aku suruh buat sembahyang taubat. 4 tahun aku suruh buat apa? Tutup aurat. 4 tahun aku bebel je kerja. Kan? Tapi benda tu kalau Kak Yus cakap suruh buat dan korang angguk akan buat, tapi berapa ramai yang bangun malam tadi? Kak Yus tak tahu, itu jawab sendiri. Tak payah cerita. Itu jawab sendiri. Jadi Kak Yus nak ambil inisiatif supaya you all sendiri dalaman tu kalau dah clear, dah detox dalaman, you all detox dalaman tu, automatically you sendiri yang boleh bangun. Tanpa orang berpesan-pesan lagi. Ini Kak Yus nak. Okay, ini yang Kak Yus nak. Dan satu lagi, kita ada ramai tim Sabah. Tim Sabah kita, Kak Yus dapat discover ramai yang baru masuk Islam. You all tahu tak? Tim Sabah, tim bawah Mary, ramai yang baru masuk Islam.
Jadi Kak Yu sebagai mak dalam tim ni, Kak kata, yang mana yang baru masuk Islam, yang mu'alaf, kita ramai tau. Kita ramai mu'alaf. Okay? Kak Yu nak sediakan satu platform di mana yang mu'alaf ni dapat belajar percuma. Okay, ni percuma. Okay, jadi Kak Yu harap dengan adanya bantuan daripada Ustaz, dan Kak Yus nak berterima kasih juga kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Umu Jebat. Umu Jebat yang bantu Kak Yus. Umu Jebat bantu Kak Yus. Ini satu rezeki Kak Yus mengenali Umu Jebat. Umu Jebat ni Nur Nadirah. Dia salah seorang pengetua di madrasah, salah seorang daripada Tim Bridge Academy. Kak Yus memang banyak berbincang dengan Umu Jebat. Everything lah berkaitan dengan ni. Kak Yus bersyukur sangat. Dan dia yang memperkenalkan Kak Yus kepada Ustaz Angah Sunan, tu nama komersial. Betul tak Ustaz? Nama komersial. Jadi, saya dah tak nak cakap panjang lagi. Kalau aku cakap panjang, 4 jam nanti korang. Okay, so kita akan buat kelas kita ni, hari ni hari pertama, hari dalam sejarah dalam Bridge Academy. Kita akan buat setiap Ahad. Setiap Ahad, selagi Ustaz boleh bagi komitmen kepada kita, selagi Ustaz boleh bagi komitmen kepada kita, setiap Ahad, pukul 10 pagi, mungkin dalam 1 jam. 1 jam sesi Ustaz. Apa saja Ustaz nak buat. Ustaz dah nampak dah apa yang kita perlukan. Okay? Sebab kita pun ramai mu'alaf. Kalau nak pasal mengaji pun tak ada masalah. Mengaji ke, tajwid ke, solat ke, tak ada masalah. Apa je Ustaz nak balun-balun lah Ustaz. Saya serahkan kepada Ustaz untuk membantu saya dalam menyediakan insan-insan yang lebih kuat dalaman dia. Okay? Alright. So, kita akan serahkan kepada Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Concentrate semua. Aku tengok korang. Pin, okey, kejap Saya Ustaz boleh, okey, Ustaz boleh unmute sekarang. Ustaz dah boleh unmute dah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatihi lima ulika wal khatami lima sabaq nasil haqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan inayahnya kita dapat bersama pada pagi yang mulia ini. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda, kepada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Yang saya hormati dan saya muliakan Kak Yus Nida Osman selaku founder Bridge Academy dan juga segala tim-tim yang ada pada pagi ini. Saya lihat 70% semuanya perempuan lah. Mana-mana tempat pun macam tu. Baik. Saya tak siap sikit je. Batuk dengar sesama. Demam pun ada. InsyaAllah bukan simptom lah. Aduh. Baik, jadi InsyaAllah pada pagi ini kita akan mulakan perkongsian. Saya lebih suka guna perkataan sharing kot. Sharing is caring, perkongsian. Nak kata mengajar, tak adalah pandai sangat. Lastu ahlan, saya bukan orang yang ahli nak mengajar. Apatah lagi, bonda-bonda di sini lebih berusia daripada saya. Saya masih anak belia sebenarnya untuk mengajar orang yang lebih tua daripada saya. Jadi anggaplah ini macam perkongsian berbentuk kekeluargaan. Bukanlah kerana saya lebih pandai, lebih hebat ke tidak. Mungkin pengalaman Kak Yus, pengalaman ahli perniagaan kat sini, tim-tim di sini lebih banyak daripada saya. Suara Ustaz kurang kuat, dah biasa dengan suara Ustaz Yus, Kak Yus. Saya rasa kalau suara Kak Yus ni, kalau dekat Dewan tak payah guna mic. Okey, saya cuba kuatkan sedikit suara. Jadi
pada saya ada beberapa slide juga nak kongsi. Terlebih dahulu saya mengucapkan tahniah kepada semua yang hadir pada pagi ini. Ini bukan senang kita pada hari Minggu kita nak nak luangkan masa. Hari Minggu ni hari paling best untuk kita tidur sebenarnya. Hari kita berehat lah. Tetapi kerehatan ini sebenarnya boleh membunuh juga. Comfort zone ni boleh membunuh. Dalam perniagaan pun kita diajar merasa selesa itu sangat bahaya. Apatah lagi kalau kita dalam jiwa kita beragama, kita rasa selesa, kita rasa comfort zone, itu juga boleh membunuh. Padahal ibadah kita pun masih belum, hanya pengenalan kita kepada Tuhan pun tidak, pengenalan kita kepada Rasul pun tidak, maka tidak ada pertambahan KPI kita, pertambahan knowledge kita, tapi kita merasa selesa dengan hal itu. Jadi sepatutnya tidak. Dan saya mengucapkan tahniah kepada saudara baru kita yang masuk Islam dari Sabah mungkin ya. Saya pun sikit-sikit boleh baca kat Sabah. Saya pernah di Sabah selama 1 tahun saya di Sabah dulu. Saya pernah keluar di sana dulu, masuk ke kampung sana buat kerja dakwah di sana. Saya pernah duduk di Sandakan, pernah di KK, pernah di Tawau, pernah Lahad Datu, pernah di Sepona, pernah sampai daripada Sabah saya masuk Mindanao pun saya pernah masuk. Jadi kalau orang Sabah tu tahu apa tu. Daripada Tawau tu saya masuk lagi Nunukan sama dengan Pulau Kalimantan tu. Orang Sabah tahu kan? Di Pulau Sibatik itu bahkan ada kawasan situ. Jadi saya masuk situ. Pergi. Jadi pengalaman di sana juga saya banyak. Daripada Nunukan tu naik lagi boat, naik atas pergi ke pulau tu. Pulau ya atau dipanggil Pearl Harbor Nusantara. Pulau Tarakan. Habis. Jadi itu pengalaman dulu lah. Saya sebenarnya kalau tak lockdown ni memang saya banyak musafir juga. Tapi bila lockdown ni memang betul otak pun jadi down juga saya. Sebab staying at house je kan. Baik, itu sikit-sikit pengalaman. Jadi di sana tu adalah sikit pengalaman bergaul dengan pelbagai bangsa di sana. Jadi dengan orang Ridaan, orang Bugis, orang Suluk, orang apa lagi, orang Sungai, orang Karazan, orang Dusun. Habislah sapu bersih. Orang Tidong pun tahu. Ya, orang Tidong. Okey. Allah Akbar. Itu sikit pengalaman. Dan saya alhamdulillah tak banyaklah negara pergi. Adalah bermusafir 15 negara pergi. 15 negara. Tak banyak lah. Tapi bukan saya banyak duit. Tapi saya dulu ada duit sikit, saya suka laburkan diri saya pada ilmu. Dan antara pelaburan yang takkan pernah kita rugi. Yakni kita laburkan dalam, kita beli kitab dan kita bermusafir. Saya tak suka melancong. Saya tak suka pergi dengan ejen melancong. Saya suka pergi sendiri saja. That's my style lah. Di situ saya banyak belajar. Saya orang Suluk. Banyak bawa Sabah keluar. Orang Suluk. Saya sudah lupa dia punya dialek Suluk. Saya masih ingat kalau ikan tu ista. Ista itu ikan. Okey, saya share dulu skrin ya. Nampak tak? Okey. Jadi itu gambar saya. Belakang tu ada keris. Belakang tu peta dunia. Jadi kalau tadi Kak Yu sebut, kalau kita dalam niaga ni, biar kita kaya. Biar
kita jadi champion. So kalau dalam dakwah sendiri pun, alang-alang kita buat kerja agama ni, biar kita champion. Champion ni bukan kita maknanya kita bersaing, kita menjatuhkan orang lain, tidak. Champion ni kita maknanya dalam kerja agama ni dia tak ada istilah siapa champion. Semua orang kena buat kerja agama. Dan kita tak boleh rasa sombong kita yang paling buat kerja agama. Maksud champion di sini adalah kita give the best, kita buat yang terbaik. Kalau boleh conquer the world. Kita nak conquer the world. Tu gambar simboliknya kat situlah. Menguasai dunia dengan salaman. Menguasai dunia dengan salaman maksudnya dengan kesejahteraan, dengan kebaikan. Kerana salam ni adalah kata akar daripada Islam. Islam tu kata akar dia salam, sejahtera. Dia adalah agama yang sejahtera. Sejahtera pada jiwa kita, sejahtera pada akal kita, sejahtera pada perasaan kita. Dia adalah agama fitrah, agama membawa kesejahteraan. Baik. Jadi nama sebenar saya Muhammad Hanif bin Ibrahim alias Angah Sunan. Sebab I'm the second in the family, saya anak kedua, anak yang tengah. Jadi saya memang daripada kecil lagi orang panggil saya Angah lah. Kalau orang Terengganu panggil Angah. Kalau di Sabah pun orang panggil saya Ustaz Angah. Baik. Ni kalau orang Sabah ni tahu baling, Tawi-Tawi Mindanao tahu juga kan? Ni gambar saya. Okay. Pertama, hari ni kita mau kenal kita punya diri. Kita nak kenal siapa diri kita. Sebelum kita berbicara tajuk lagi besar, kita pergi tajuk yang paling asas. Siapakah diri anda semua? Siapakah diri kita semua? Dan of course lah kita jawab, nama saya sekian. Itu adalah nama bagi jasad kita. Nama bagi diri kita yang adalah IC ni lah. Tapi diri kita ni sebenarnya adalah ruh. Kita adalah ruh. Dan ruh kita dahulu telah menyaksikan akan Allah Subhanahu Wa Taala. Di alam arwah dahulu, Allah Ta'ala bertanya kepada sekian roh, bukankah aku Tuhan kalian? Maka sekian roh ketika itu menjawab, bahkan benar kami menyaksikan. Alastu birabbikum, adakah aku Tuhan kamu? Bala syahidna. Dan kita menjawab, bahkan kami menyaksikan. Itu cerita kita. Kita kena menjadi orang yang ada memori ini. Bahawa kita ni adalah roh yang pernah menyaksikan akan Allah Azza wa Jalla. Dan kita ada kerja kita. Kerja hakiki kita di alam dunia ini apa? Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku. Kita dah tahu asal kita mana, dari mana, dan kita juga tahu tujuan hidup kita ni untuk apa. Itu sangat besar. Kalau orang tidak tahu tujuan hidup, hidupnya akan apa? Akan boring, akan bosan. Hidupnya akan tepu. Kalaulah seperti mana orang barat ni yang meletakkan tujuan hidup dia memang untuk menjadi kaya. Yang menjadi kaya ni kita boleh kata impian semua orang. Tetapi apabila mereka sudah mendapat impian tersebut, so what's next? Dari situlah ada kelompongan dalam jiwa mereka. What's next? Apakah seterusnya? Adakah hidup ini hanya untuk ini saja? Tapi kita sebagai orang Muslim, orang beriman, walaupun kita nakal-nakal macam mana pun, malas-malas pun, tapi at least kita tahu juga kita ni nak ke mana. Tahulah bila kita tua esok ni, kita nak ada sedekah, kita nak semayang, kita nak solat, nak zikir, tahu. Ending itu nak buat apa. Tapi cuba kita tengok macam makcik yang non-Muslim. Kita sedih tengok dia orang duduk. Tengok macam makcik Cina tu kan, duduk atas kursi malas. Ayah dia kata. Ayah makcik kenapa? Tunggu mati lah. Buat apa lagi? Jadi nak kerja pun dah tak larat dia kata. Nak kaya pun tak sempat lah. Okey lah juga, ada tanah, ada rumah. Tunggu matilah. Jadi tengok dia kita rasa sedih. Maknanya itu saja kehidupan habis. Sedangkan kehidupan ini
Lepas kita berpindah ke alam sana, barulah bermula kehidupan yang sebenar. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Itu diri kita. Jadi bila itu cerita kita di alam roh. Kemudian Allah Ta'ala apa nama, panggil apa, turunkanlah kita kata. Turunkan roh di alam dunia ini. Ya memang kamu sudah beriman di alam roh dahulu. Tetapi iman ini harus ada ujian dia. Diuji. Jadi apa ujian yang berlaku pada kita? Jadi jasad kita ni, roh kita ni, kita jangan bayang roh tu macam berasap, macam cerita orang putih tu. Kita tak tahu roh kita ni bentuk macam mana. Tapi roh kita ni kena ada pakaian. Sebab dia daripada alam yang tinggi, alam roh. Dia alam yang lain, dimensi yang lain. Jadi bila nak masuk alam partikel ini, alam dunia ini, alam jasad ini, dia perlukan pakaian. Maka Tuhan bagilah pakaian dipanggil jasmani, jasad. Untuk menyarung pada ruh tersebut. Kemudian Tuhan bagi akal. Kemudian Tuhan bagi emosi. Jadi fitrah ketuhanan tu dipanggil rohani kita. Rohani kita. Jadi perempuan, bonda-bonda sekalian, kakak-kakak sekalian, abang sekalian, kita manusia ni, kita makhluk yang aneh. Kita makhluk yang luar biasa. Kerana pada diri kita ni ada 4 unsur. Ada 4 fakulti pada diri kita. Kita bukan apa yang kita lihat saja. Pada dalam diri kita insan ini ada namanya akal. Akal ni ada cerita dia masing-masing. Dia ada cerita di akal. Kadang-kadang perasaan pun tidak memahami akal. Akal tidak faham apa yang berada di dalam perasaan. Akal memang dia tak faham kata-kata orang yang bercinta. Tak faham. Akal tak faham apa itu cinta. Kenapa orang cinta sanggup mengatakan lautan api sangat kuredah. Akal kata, tak masuk akal. Tapi dalam percintaan, masuk akal. Sebab tu kalau kita layan cerita Hindustan, dia angkat betul-betul unsur cinta ini. Kadang-kadang melanggar prinsip agama dan akal. Siapa sih tengok Kucu Hutahi? Tengoklah zaman dulu Kucu Hutahi tahun 1998 itu. Tengok ending dia macam mana. Cerita dia 4 jam kan. Ending dia memang tak boleh belah lah ending dia. Orang Sabah faham tak boleh belah. Maksudnya tak masuk akal lah. Elok-elok yang bertunang tu siapa? Yang bertunang Kajol kan, dengan Shah Rukh Khan, dengan Salman Khan. Hari kahwin, elok-elok pula Shah Rukh Khan kahwin dengan Kajol. Cannot brain lah. Maksudnya Salman Khan perasan yang Kajol ni masih sayang pada ex dia, Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan pun pergi datang majlis akad nikah. Majlis nikah awet dia, dah kali. Kadang-kadang macho lah, ambil tangan, kahwin. Itu tak berlaku lah dalam dunia sebenar ni. Jangan minta lah. Sebab tu kalau kita ni, mantan kita nak kahwin, tak payah pergilah. Mengganggu emosi orang. Walaupun kita dapat jemputan, tapi segi kita hormat perasaan bakal isteri dia, bakal suami dia. Bila kita pergi, mesti ada trigger dia ingat pada kita. Dia tak payah pergi. Putuskan terus hubungan. Unfriend, unfollow. Segala bentuk media sosial. Itu lebih baik. Kita faham? Sekarang ni ada trend bila pacar kita nak kahwin, kita pergi. Tak tahulah trend apa, tujuan apa. Ini tak bagus. Baik. Okay, so
Kemudian akal. Akal. Sebab tu macam seorang lelaki ni dominan dia pada akal lebih. Perempuan dominasi dia pada emosi lebih. Sebab tu oleh kerana potensi ni berbeza, sebab tu tak semua benda lelaki faham pada perempuan ni. Dan tak semua orang perempuan boleh faham hal orang lelaki. Maka sebenarnya itu keindahan. Sebab tu kita dalam perkahwinan ni, kita jangan cari kesempurnaan. Dalam tim pun kita jangan cari kesempurnaan. Tetapi kita semua ada kelemahan. Kita kena akui kita ada kelemahan. Tetapi we are here untuk saling melengkapi antara satu sama lain. Perkahwinan untuk bukan mencari kesempurnaan, tapi apa kekurangan pada suami, kekurangan pada isteri, tapi mereka ada kelebihan masing-masing untuk melengkapi erti percintaan tersebut. Itu yang sebenar. Jangan banyak sangat tengok drama filem lah, novel-novel. Poyo lah semua tu. Pelawak belaka. Pelawak maknanya fantasi. Fantasi yang sukar nak jumpa dalam dunia sebenar. Baik. Jadi sebab tu kena yang pelik dalam dunia sibuk ramai perempuan. Sebab perempuan dia boleh jual dengan emosi. Sebab selling ni is about emotion kan. Semua orang tahu. Sebab tu ada storytelling, ada copywriting, ada dipanggil apa lagi, photographic writing pun ada sekarang. Gambar yang cantik dengan caption yang cantik. Untuk IG punya style. Tak perlu tulis banyak-banyak. Tapi angle kau cantik. Jadi terpaksa lah upgrade telefon yang cantik orang bisnes. Sebab gambar kena lawa. Jadi itu semua sebab apa? Emosi. Nak buat produk pun dia punya design pun mesti cantik. Orang sangat bayar 2-3 ribu untuk branding sebab emosi. Ada orang perempuan pakar dalam selling menggunakan emosi. Dia orang pakar. Sebab tu jangan terkejut mana tim saya pernah banyak jugalah gaya-gaya berniaga ni panggil saya. Memang banyak perempuan. Tapi kalau bisnes yang mungkin banyak guna ketajaman akal, mungkin lelaki banyak. Tapi itu kelebihan orang perempuan. Tuhan bagi dekat situ. Okey. Kemudian jasmani. Ni kita orang panggil tiga-tiga ni tak salah. Tiga-tiga ni tak salah. Tetapi yang salahnya tiga-tiga ni bila dia terlalu dominan. Bila terdominan hinggalah fitrah ketuhanan tu ataupun rohani kita ni traped. Faham tak traped? Terperangkap. Terperangkap di antara dominasi akal, jasmani dan nafsu. So bila hidup kita terlalu daulatkan akal kita, emosi kita, jasad kita, jadi rohani kita tak dapat makanan. Inilah punca orang tak bahagia. Punca orang tak bahagia sebab rohani dia tak dapat makanan. Tak dapat vaksin. Itu punca dia. Selagi kita mungkin dapat segala-galanya akal kita. Bab perasaan mungkin kita mendapat secukupnya. Harta semua kita dapat secukupnya. Tapi berapa ramai orang yang dia dilimpahkan segala-galanya tapi dia tetap tidak bahagia. Kerana kita kena faham rule of happiness ni. Undang-undang kebahagiaan ini kita kena ingat. Kebahagiaan ini adalah nikmat daripada Allah. Allah ada dua nama, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Ar-Rahman ni di atas nama Allah Ar-Rahman ni Allah membagi nikmat kepada semua, termasuk yang Islam ke Islam pun Allah Taala bagi. Itu yang pelik, ada orang dia non-Muslim tapi dia kaya. Dia boleh bernafas, dia kesihatan yang baik sebab Allah Taala bagi. Keadilan dia bagi belaka. Semua hamba dia bagi belaka. Dia tetap memberi. Tetapi ada nikmat-nikmat yang khusus diberikan kepada orang-orang beriman atas nama Ar-Rahim Allah. Nikmat yang halus-halus. Nikmat antara nikmatnya kebahagiaan iman. Yang ni orang munafik tak dapat.
Orang non-Islam, orang non-Muslim tak dapat nikmat ni. Dia dapat nikmat makan, dia dapat nikmat kaya, nikmat harta, tapi nikmat bahagia dia orang tak dapat. Kebahagiaan ini daripada Allah. Maka siapa yang hidup dia dengan Allah, dia bahagia. Walaupun dia tidak memiliki apa-apa. Tetapi jika mereka memiliki segala-galanya, mereka tinggalkan Tuhan, mereka tinggalkan kebahagiaan. Maka kembalikan diri kita kepada pemilik sebenar kebahagiaan, yakni Allah Azza wa Jalla. Itulah kebahagiaan. Jangan kita silap mencari punca bahagia. Dalam perkahwinan pun, terlalu banyak teori-teori perkahwinan. Tapi basic teori ni adalah agama. Kalau kita banyak baca teori pun pening kepala nanti. Banyak sangat teori motivasi ni, motivasi tu. Tapi kita ambil yang asasnya mesti agama. Asasnya agama. Sebab masalah tak akan dapat lari dalam kehidupan ni. Tak akan dapat lari. Maka orang yang bila dia faham agama, dia faham apa jua masalah dalam kehidupan dia, itu adalah tingkatan ujian yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Bukan saja. Maka dia memandang itu sebagai kesabaran, redha, taslim, penyerahan kepada apa juga ketentuan Allah Ta'ala, kerana memandang apa daripada Allah tetap yang terbaik. Kerana tuan dan puan sekalian, hidup ini menuju apa yang Allah Ta'ala nak pada kita. Menuju redha Allah. Apa makna menuju redha Allah? Kita menuju hidup apa yang Allah Ta'ala cintai. Bukan kita hidup menuju apa yang kita nak. Bukan menuju apa yang kita suka. Kita menuju hidup apa yang Allah suka pada kita. Maka kalau kita berdoa sekalipun, Allah Ta'ala makbulkan doa apa yang terbaik untuk kita. Bukan apa yang kita nak. Mungkin apa yang kita nak tu tak sesuai pun untuk kita. Tapi Allah give the best. Allah bagi yang terbaik untuk kita. Dia beritahu apa keperluan kita sekarang. Faham? Okay. Jadi, jadi bila kita tahu kita ada 4, maka kita jadi kita kena dipanggil 4 fakulti ni mesti menyembah Allah. Atau 4 unsur. Maksudnya jasad yang menyembah Allah. Ini satu. Okay. Kemudian yang kedua, akal yang menyembah Allah. Yang ketiga, emosi yang menyembah Allah. Ataupun emosi, ataupun kita kata jiwa. Yang keempat, rohani. Okay, bagaimana jasad yang menyembah Allah? Macam mana jasad yang menyembah Allah? Mana terang ni? Yang terang sikit. Okay. Jadi jasad yang menyembah Allah ni ibadah jasadiah. Seperti solat, contoh. Jadi yang kita nak buat sekarang ni lah, kita solat, solat duha, solat tahajud ke, kita buat umrah dan sebagainya, tu jasadiah kita, terrukuk, kita qiyam, berdiri, itu dipanggil jasad kita. Jasad yang menyembah Allah. Faham? Tadi kita selesai kat situ. Maknanya kita beranggapan kat sini semua dah slow baca solat. Itu panggil bahagian jasad kita dah tunduk pada Allah, sujud pada Allah.
Bagaimana akal pula menyembah Allah? Belajar ilmu kena Allah. Ataupun kita panggil belajar akidah ataupun tauhid. Supaya akal kita ni kena Allah dan akal kita ni tak salah faham tentang Allah. Akal kita belajar Allah yang tunggal. Allah tidak sama dengan makhluk. Kita belajar sifat-sifat Allah. Ramai orang hari ni menggunakan akal lebih daripada Allah. Ataupun dia akal dia ni salah faham pada Allah. Ada mereka yang berpendapat Allah ni tak ada kaitan kehidupan kita. Allah dah jadikan kita, Allah pun relax. Kita yang decide hidup kita macam mana. Salah. Ada yang kata Allah Ta'ala ni bertempal ataupun Allah Ta'ala ni macam seorang lelaki yang comel, yang handsome. Tak boleh, itu salah. Jadi kita kena belajar ilmu mengenal Allah. Barulah akal kita ni selamat daripada pemikiran-pemikiran syubhat. Selamat dari pemikiran atau ideologi. Sekarang ni banyak ideologi yang sesat. Kalau kita nak bincang lah, fahaman pluralisme, liberalismenya, pelbagai isma-isma yang mempunca daripada akal mereka ni tak tunduk kepada Allah. Akal mereka ni rasa lebih cerdik daripada wahyu Allah. Baik. Kemudian bagaimana emosi yang menyembah Allah? Ini yang panggil tazkiyah, proses penyucian jiwa. Sebab tu ni kita panggil ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ataupun ilmu perjalanan hati. Ni kena ada zikir. Kena ada amalan-amalan supaya jiwa kita ni bersih daripada penyakit-penyakit hati yang kotor. Penyakit dengki, penyakit tamak, khianat. Jadi kalau kita boleh membangunkan tamadun material sekalipun, tapi kita meninggalkan modal insan ini, kita meninggalkan kejiwaan ini, dah lama orang yang kita bina ni petikam kita balik. Betul tak ya? Ataupun khianat kat kita balik. Dan perniagaan ni banyak benda. Saya ada sahabat yang buat buku. Partner dia curi buku dia. Curi tu istilah dalam perniagaan, bukan curi buku. Tapi dia copy sejibit-sejibit dan dia cetak. Kawan tu tak ada apa dapat pun. Ini dia panggil khianat. Jadi benda ni kalau orang dia tak ada proses ni, potensi dia untuk berada dalam zon dengki, zon jealous, jealous ni more kepada perhubungan lah. Zon dengki lah kata. Zon dengki, zon dendam, zon sombong, zon takabur, riak, unjuk, itu semua ni meranapkan ibadat. Bukan sahaja merosakkan ibadah kita dengan Allah, orang pun tak suka berkawan dengan kita. Tak ada orang suka kawan dengan orang sombong. Tak ada orang suka kawan dengan orang dengki ni. Tak ada. Kemudian rohani yang menyembah Allah. Macam mana rohani yang menyembah Allah? Ini lebih dalam lah. Ini yang Nabi sebut ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarah, kamu beribadah kepada Allah seolah kamu menyaksikan Allah. Ibaratnya hati kita ni, dalam kita ni ada CCTV kamera lah ibarat. Kita merasai Allah rasa memerhatikan kita. Maka orang macam ni, dia berseorangan pun dia akan taat pada Allah. Dia akan tunduk pada Allah. Bukan menjadi orang yang tak ikhlas. Ini depan orang dia buat ibadat, bila dia berseorangan dia tak buat ibadat. Ni lebih ke dalam. Inilah hati dia ni, orang tahap rohani ni, dia tidak melihat yang lain dalam hati dia. Mereka dia melihat penyaksian dalam hatinya,
adalah semuanya adalah kebesaran Allah Ta'ala. Beriman dia kata musibah pun bagi dia nikmatlah daripada Allah. Kerana ramai orang dengan musibah tu dia menjadi seperti di hari ini. Dulu ramai orang dia mengeluh dengan kemiskinan. Tapi hari ini bila orang berjaya, dia suka menjadi cerita kemiskinan dia dahulu. Baru rare. Pergilah Dr. Azizan ke, pergilah mana-mana sifu perniagaan ke, kalau storytelling orang akan cerita dulu saya susah, saya nak bayar hutang, PTPTPN, hutang. Maknanya apa? Tu story yang best. Kalau saya memang dari kecil saya memang kaya tuan-tuan. Keluar je daripada perut mak saya, dia dapat emas 1 kilo. Orang pun, kau boleh kaya. Kalau kita dengar story anak raja, kita tak teruja. Sebab tak pelik pun orang kaya. Baca kisah anak raja Brunei, tak heran. Pasal memang lahir-lahir pun bawah dulu emas. Dia tak boleh kita contoh pun. Tapi kalau kita baca kisah orang yang bangkit, macam Jack Ma ke, ataupun Kak Ayu sendiri, saya pun dengar juga story-story dia, bertahan kuat sedih, air mata keluar jugalah. Jadi sebenarnya akhirnya kita bersyukur. Kalau kita lahir senang waktu kecil, kita tak ada jiwa survivor. Sebab tu cabaran pula bagi orang yang bila dia senang ni, cabaran dia pada apa? Generasi anak dia. Ini yang Senu Abdul Rahman sebut dalam buku dia tu. Dia kata pendidikan yang paling baik untuk anak adalah survivor. Tapi ini susah kita nak buat bila kita senang. Dia sebutlah. Ramai orang boleh mencipta empayar perniagaan generasi pertama dan generasi kedua. Generasi ketiga hancur. Sebab biasanya generasi cucu, diorang dah senang. Diorang tak reti ada jiwa survivor. Seperti zaman datuk dan bapak dia. Ini cabaran lah. Jadi kalau akak-akak kat sini semua dah 5 nangka, cabaran sekarang ni macam mana kita punya generasi anak-anak. Kat situ pula cabaran. Ujian takkan pernah stop. Sebab survivor adalah pendidikan yang paling baik, terbaik. Survivor. Jadi kita kena wujudkan survivor macam mana nak wujud. Ada setengah saya jumpa orang ni di Sabah, ada orang ni kaya lah. Tapi dia very straight dengan anak dia. Maknanya dia tak mudah-mudah lah memanjakan anak. Anak dia bekerja dengan dia. Tapi anak dia kerja tu untuk latih untuk ambil perniagaan lah. Kerja dia kuli start. Kemudian dia latih anak dia, okay, set up satu perniagaan, kau jaga dulu. Bagi kecil-kecil, buat aiskrim, kau jaga dulu. Lepas barulah masuk management dan sebagainya. Kalau kita tu bagi anak kita jadi director, dia langsung tak ada knowledge, lingkup juga perniagaan kita. Kita bina punya payah, anak lingkup. Jadi memang dalam berniaga ni, kejam tu kena ada sikit. Betul Kak Yus? Dia tak ada sentimen anak beranak. Itu hakikat dia lah, macam mana. Apatah lagi kalau company kita ni company berhad, senang berhad, yang ada investor. Investor bukan kisah anak ke, kau boleh cucu ke. Kalau orang tu boleh profit, it's okay. Siapa yang layak? Kalau your son qualify, it's okay. Sama juga dalam madrasah sekalipun. Ada ayah dia pun yang tak guru pondok, ulama, tapi anak dia tak jadi ulama. Jadi tak boleh nak ganti ayah dia. Dia tak boleh tiba-tiba kau kena ganti. Tak boleh. Dia tak ada ilmu. Macam mana? Dia tak ada sentimen. Anak tak boleh. Jadi macam mana? Habislah kat situ. Itu bukan senang lah survival kat situ. Baik. Jadi inilah cerita apa nama? Dah catat Sekarang tak catat, ambil gambar je. Screenshot saja. Sekarang senang belajar. Okey. Jadi biasa, cuma sekarang ni problem dia kat mana? Kebanyakan orang hanya fokus kat sini. Banyaknya dekat bahagian jasad. Fokus dia, kita dah beres Ustaz, kita haji pergi dah, umrah pergi dah,
sembahyang dah, cukup lah tu. Tapi akal dia kenal Tuhan pun tidak, hati masih dunia, cinta, kotor, rohani jauh sekali lah ke laut. Ke sungai tahan lagi, boleh ambil. Kalau ke laut susah, lemas. Paling kalau baik pun ada sembahyang semua, akal dia dah belajar ilmu tauhid, kenal dah Allah. Tapi hati, proses pengajian jiwa ni memang dia proses yang sentiasa. Dia tak cukup dengan kuliah, dia kena ada proses zikir, selawat, pendidikan. Ini satu proses yang lain. Proses jiwa ni. Ini yang diambil oleh para ulama dahulu. Lepas mereka belajar ilmu alim-alim, mereka akan cari guru untuk mentabiah jiwa mereka. Dipanggil ilmu rasa tersebut. Inilah perbincangan selepas jiwa kita bersih, situlah kita dapat ilmu khusyuk pada Allah, ilmu rindu pada Allah, cinta pada Allah. Yang ni yang gersang sekarang dalam hati kita. Kita jasad je sembahyang tapi hati kita tidak ada connection dengan Allah. Lupa pada Allah. Kita berniaga juga. Jangan sampai bila kita ibadat, produk masuk waktu sembahyang. Kita tak nak macam tu. Waktu sembahyang betul-betul. Waktu berniaga betul-betul. Dan perniagaan tu mesti adalah relate kepada ibadat. Dan tidak orang yang rugi, penat-penat kerja tapi tidak ada tidak ada nilaian sisi Allah Ta'ala. Sebab kerja dia hanya kerja adalah kerja. Tapi kita mesti ada niat pandangan akhirat. Kita orang yang beriman pada akhirat ni mesti ada view of akhirat. Apa pandangan akhirat dengan kerja aku buat sekarang ni? Apa pandangan Tuhan? Kita kena fikir juga. Jangan kita ada orang yang kerja 40-50 tahun, Tuhan tak pandang. Sedih. Seperti mana dalam cerita hadis Nabi SAW berkenaan niat. Innamal a'malu binniyat. Kenapa cerita pasal hadis niat tu? Kerana ada orang yang berhijrah dengan Nabi SAW ni memang kerana Allah dan Rasul. Dia hijrah daripada Mekah ke Madinah. Tapi ada mereka yang berhijrah tu kerana Allah dan Rasul. Berhijrah kerana wanita. Sebab pacar dia berhijrah, maka dia berhijrah. Dia hanya dapat perkahwin, dia dapatlah pacarnya. Tapi tak dapatlah Allah dan Rasul. Peluh yang sama, penat yang sama. Tapi ganjarannya berbeza. Okay. Ni jadi ni next week ni insya-Allah kita akan bincang bab ni. Tingkat kesedaran. Kita dah bincang fitrah pertuhanan, sudah ada step. Kita akan bincang tunjuk sikit ya. Bab akidah. Nanti kita belajar sikitlah basic akidah. Belajar. Okey. Ni kita tengok secara umum lah bab zikir. Baik. Okey. Okey, sekarang ni kita open pada kalau ada pertanyaan, tanya jawab. Kalau ada persoalan-persoalan, insya-Allah boleh kita dah berapa minit lagi ni Kak? Tadi kita mula 10 suku kan? Jadi kalau ada apa-apa soal jawab, insya-Allah kita bolehlah berkongsi. Saya tak kenal Ustaz Nazirullah, saya tak kenal. Okey, kalau ada soalan boleh raise hand, lepas tu terus unmute, boleh? Ya, ada soalan boleh raise hand, lepas tu terus unmute. Lepas tu kenalkan diri juga. Kita open pada soalan. Hai. Kalau selalu raise hand laju, energi mana? Okey, Razwan lah. Oh, suami saya nak bertanya. Okey. Okey, Razwan. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya macam mana kita nak kekal istiqamah
dalam membuat satu ibadah supaya kita ni sentiasa maksudnya dekat dengan Tuhan, tidak berjauhan dengan Tuhan, supaya kita ni sentiasa rohani kita macam tadi Ustaz kata, rohani kita walaupun kita bersendirian, kita tahu Tuhan tu ada di sisi kita dan kita tak perlu orang nampak bahawa kita buat benda tu. Itu je soalan saya. Kau ada soalan lagi? Kumpul dulu Kak, boleh? Tak apa, saya jawab dulu soalan tu. Soalan Satu lagi Ustaz. Ada lagi? Zuraida Cik Hab. Okey, Kak Zu teruskan. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Saya Kak Zuraida. Kak lah dah tua dah kan, Kak Zuraida. Okey, Assalamualaikum semua juga. Okey, terima kasih Ustaz bagi ilmu sikit hari ni. Bukan sedikit lah, banyak sebenarnya. Okey, persoalan saya, actually bukan persoalan saya lah. Persoalan daripada orang lain. Saya ada dapat macam ahli tim saya lah. Saya dapat ahli tim saya. Of course, saya kata, saya pelik kenapa dia tak meneruskan macam lemah untuk meneruskan kembali dia punya perniagaan ni. Sebab saya cuba bagi semangat kat dia, tapi dia bagi pelbagai alasan. Mula-mula alasan dia berkenaan dengan Palestin. Lepas tu alasan dia pula lagi sekali dia kata, saya tiap-tiap hari tengok kematian, tengok sakit. Saya tak dapat nak teruskan, dia cakap macam tu dengan saya. So Kak Zu pelik, Kak Zu cakap dengan dia, Kak Zu tanya dia kenapa tak dapat teruskan bisnes? Kenapa tak dapat teruskan bisnes ni? Atas sebab tengok banyak kematian, banyak sakit. Sebab saya pun dulu seorang nurse, so saya tengok 17 tahun, tengok kematian, tengok sakit. Tapi of course saya fikir macam ni lah, kita dalam bekerja kita fikir macam, ya Allah ya Tuhanku, aku ni kerja nurse tak sempat pun nak solat. Selalu kalau solat pun terkejar-kejar kan. So saya buat bisnes ni untuk saya dapatkan masa yang lebih banyak untuk bersama dengan Tuhan. Itu jawapan saya pada dia lah. Tapi saya nak minta pencerahan daripada Ustaz juga dalam persoalan yang macam ni. Dia macam alasan untuk berbisnes tu, saya tak tahu kenapa dia nak kaitkan dengan hari-hari tengok kematian dan banyak orang sakit macam tu. Saya tak tahu apa alasan dia sebenarnya. Terima kasih Ustaz. Lepas tu ada satu lagi, Zalhari Zainal. Boleh unmute Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dengar suara saya? Okey, pertama kali saya ucapkan terima kasih pada Ustaz dan pada YIT Zida dan Razwan anjurkan program ni. Memang Ustaz Ardi memang sejarah lah bagi Rish Academy. Memang perlulah kita semua yang meniaga ni perlukan makanan jiwa, iaitu rohani lah, ilmu lah. Kita alhamdulillah berada di taman-taman syurga. Okey, soalan saya tak pun tak nak panjang. Sebelum ni memang saya tak cebur dalam bidang perniagaan macam ni. Cuma soalan saya ialah, bagi saya mungkin saya perlu tunjuk apa yang saya lakukan di mana di media sosial. Soalan saya, bolehkah saya buat macam tu, ataupun kadang-kadang benda ni memang kena tunjuk, bukan saya nak menunjuk, memang kena tunjuk, baru orang tak, saya pun tak kisahlah orang cakap kita nak menunjuk ke nak riak ke tak, itu hati kita yang kita nak buat, sebab kita nak meneruskan kehidupan di dunia ini, sebab di dunia ini memang sementara, di sana selama-lamanya. Soalan saya, macam mana kita nak kawal hati kita ni supaya kita tak ada terlalu macam, senang cerita ialah kadang-kadang kita takut dengan pujian. Pujian ni adalah ujian bagi saya lah. Saya takut terlalu puji ni, terlalu memang macam-macam, betul lah Ustaz cakap, takut terlalu sombong, terlalu riak. Macam mana saya nak atasinya supaya, yalah, saya di alam maya ni memang kena tunjuk baru orang akan ikut kita punya. Yang baik ikutlah, yang tak baik tak perlu ikut. Macam mana saya nak buat Ustaz? Terima kasih Ustaz. Itu saja soalan saya setakat ni. Okey, so dah tak ada. Okey, 3 soalan Ustaz Yang pertama, Razwan, istiqomah dalam beribadat.
Okey. Lepas tu yang kedua tadi Kak Zu tadi, dia ada anak tim dia yang tidak kuat untuk teruskan perjuangan dengan alasan dia hari-hari tengok kematian. Apa yang saya nampak kat sini dia dah macam dah buang dunia dah kot. Dia macam dah hari-hari saya tengok kematian, hari-hari saya tengok kat Palestin. So dia rasa macam dia dah tak nak dah ke dunia ni, nak fokus akhirat je. So ada apa yang kita boleh rungkaikan untuk orang yang macam tu? Lepas dia macam dah tak ada desire untuk berjaya, sedangkan kita tahu dalam dunia perniagaan ni, dalam dunia ni dunia pun kena seiring, tak boleh dunia je kan, tak boleh akhirat saja kan. Lepas tu nak tolong orang Palestin pun perlukan duit juga kan. Lepas tu yang ketiga soalan daripada Abang Zahari tadi, okey, dalam perniagaan ni dia sering tunjuk-tunjuk, okey, tunjuk dekat social media, dapat order tunjuk, lepas tu buat apa tunjuk. Memang benda kita kena buat. Bukan dia seorang saja. Bukan Abang Zahari seorang ni, semua sekali. Kan semua sekali. Orang berniaga memang konsep dia menunjuk. Menunjuk itu salah satu daripada iklan, marketing kan. Jadi memang tak boleh dielak akan dipuji. Ini juga bahaya Pujian ni pun satu racun juga. Ini tipu-tipu dunia bahaya. Pujian satu racun, tu je saya ingat. Saya tahu pujian adalah racun. Jadi macam mana untuk kita kontrol diri kita ni supaya tidak terbuai dengan ujian sehingga buatkan kita ni jadi orang yang sombong, orang yang riak. Itu soalan daripada Rich Academy lah. Terima kasih. Awesome betul soalan tu. Alhamdulillah. Supaya dengan soalan ni boleh membuka juga apa masalah orang lain. Mungkin orang ada rasa sama tapi orang tak tertanya. Okay, thank you. Awesome. Okay, baik. Soalan pertama tu macam mana kita nak istiqamah, tip istiqamah kan. Baik, yang pertama pertama kita kena sentiasa tajdid niat, sentiasa memperbaharui niat kita ataupun membetulkan niat kita, meluruskan niat kita. Every day lah, every second kita kena bertanya balik pada kita, apakah tujuan kehidupan kita. Buat kita punya, kalau kita boleh letakkan big Y kita dalam perniagaan tu, letak buat poster dekat kita punya office tu, so kita kena letak juga tujuan besar kita dalam kehidupan ini, kita kena ingat Allah dan Rasul. Maka niat kita tu mesti kita kena perbaharui. Memang kita bukan dalam perniagaan saja, dalam apa perkara pun, bahkan dalam kerja, kita kata kerja agama sekalipun, tapi kalau niatnya dunia, dia adalah kerja dunia, dia tak kata itu kerja akhirat. Kerja dunia akhirat ni perbezaannya pada niat kita. Ada mereka yang nampak macam kerja dunia pada pandangan kita, tapi bila niatnya akhirat, niatnya agama, maka dia kerja akhirat. Tapi kalau dia mungkin menuntut ilmu, mengajar, tapi niat dia kemasyhuran, niat dia untuk bangga dengan ilmu, maka dia kategori orang-orang su' lah, orang jahat dalam agama. Maka dia dikira orang dunia, orang yang memperniagakan agama dia untuk kehabuan dunia. Jadi niat tu kena perbaharui. Sebab tu dalam kitab para ulama ni, biasanya kita akan jumpa bab niat. Apa belajar fiqh ke, hadis ke, tauhid ke, tafsir ke, biasa guru-guru kita akan syarah betulkan niat. Niat bukan nak pergi taki orang. Sekarang ni ramai orang kat Facebook belajar ilmu sikit, suka taki orang, tahu taki. Suka hentar orang kat Facebook, jadi mufti sekejap. Sebab niat kita nak bergaduh. Niat belajar tu pun, tanya ustaz tu pun sebab nak dapat hujah, nak jawab kat kawan dekat Facebook. Niat nak bergaduh dah. Jadi tak harmoni. Yang kedua, kita mesti dalam keadaan Nabi sebut alaikum bil jamaah. Kita mesti dalam seka. Macam orang bisnes lah, dia nak maintain mood bisnes dia kena dalam seka dia, kena ada seka dia. Kalau dia kita bisnes, kita banyak kawan dengan orang makan gaji, so sikit sebanyak mempengaruhi action kita juga sikit sebanyak. Bukan kata-kata yang kawan, tapi seka rapat kita tu siapa? Seka rapat. Jadi kalau orang kata istiqamah yang ibadah, kita kena ada seka. Kita mungkin dah ada seka perniagaan. Kita boleh ada satu lagi seka ni sahabat kita, seka orang soleh, para salihin, para ulama. Ni apa ni, grup yang support kita, support each other dalam bab dipanggil ilmu agama kita, tauhid kita, kena ada seka tersebut.
Kalau saya tak ada circle di kalangan ustaz guru saya pun mungkin hanyut. Tapi saya kita ni dalam belajar agama ni kita ada satu prinsip. Selamanya santri, bila kita menjadi seorang santri, selamanya kita santri. Sekali kita menjadi seorang talib, pelajar, selama-lamanya kita adalah pelajar. Kita tidak pernah meninggalkan guru kita. Itu bukan pelajaran seperti pelajaran moden, habis belajar tinggalkan guru mereka. Lost contact. Tapi pelajaran madrasah ini, hubungan kita guru ni tak pernah padam. Kita dah jadi ulama ke, jadi ustaz yang masyhur ke, dengan guru kita tak pernah kita tinggalkan. Jadi kita circle tu ada orang tegur kita, ada orang marah kita. Jadi kita pun balik pangkal jalan. Bila kita berseorangan, susah. Sebab tu kenapa ilmu ni kena berguru, sebab kita ada berdamping dengan guru. Sebab tu ilmu ni kena berguru. Kalau kita nak jadi baik, lepas tu berguru je dengan YouTube je setiap hari, memang zaman media sosial ini banyak nak belajar agama kat YouTube bersepah. Tapi kita tak ada hubungan dengan guru tersebut lah. Tak ada circle. Habis YouTube, iklan pula. Lepas tu layan Netflix pula. Jadi dia gangguan tu banyak. Dia tak ada konsep barakah tu kurang sikit lah. Ramai orang boleh jadi alim tengok YouTube je hari-hari. Pagi petang tengok. Tapi dia tak ada connection dari segi hubungan real dengan orang soleh. Tak ada. Bersama dengan orang soleh ni satu nikmat yang besar. Nikmat. Baik. Kemudian tips istiqamah yang ketiga, jangan terus buat banyak, buat sikit-sikit tapi berterusan. Maknanya cari satu amalan sedikit tapi kita boleh buat berterusan. Jangan buat dengan semangat je. Hari ni aku nak zikir 10,000. Esok tak buat lah, lusa tak buat. Itulah sekali seumur hidup kita buat. Ambil sikit. Kuantitas ini bukan tak penting, tapi yang paling penting kualiti kita. Bagaimana hati kita ketika kita dalam ibadah itu. Walaupun Nabi Nuh, kita kata antara Nabi yang lama hidup, tapi yang hanya naik dengan dia dekat kapal tu berapa orang je? Kita kata 80 orang. Anak dan isteri dia pun tak ikut. Adakah kita nak kata, kalau segi teori management lah ni, dia Nabi orang yang gagal, tapi tak boleh. Rasul, bahkan Nabi Nuh ni termasuk Rasul Ulul Azmi, dia bukan Rasul yang gagal, dia Rasul yang dapat wahyu daripada Allah. Dia maksum, terpelihara. Kalau kita guna pandangan kita kata Rasul ni orang yang gagal lah, apa anak isteri tak ikut, tak boleh kita kata lagu tu, tak boleh. Tapi istiqomahnya dia tu, walaupun sama kita kata 100 tahun berdakwah, walaupun kita sikit je ikut, tapi itulah ya Tuhan kasih kat dia. Dia termasuk Rasul Ulul Azmi. Nabi Sulaiman walaupun kita kata pengikutnya banyak daripada kalangan jin, manusia, harta, tapi daripada sisi Tuhan, Nabi Nuh itu lebih tinggi martabat. Sebab Tuhan melihat pada kualitas, kualiti kita. Carilah sedikit tapi kita boleh istiqamah. Sama juga lagi derma. Ramai orang kita ni takut nak derma. Tak ramai lagi yang menderma. Sebab kita pandang bila derma mesti kena banyak duit. Takkanlah seumur hidup kita ni tidak pernah halis % 2%, RM1 tak ada. Malulah ustaz bagi RM1. Kalau malu bagi RM1 kat orang, janganlah bagi kat orang. Pergi tu tabung masjid tu, tabung kat kedai makan banyak, masuk 10%, tak ada orang tahu pun. Tak ada orang gelak. Tapi kalau kita bagi anak saudara kita, hari ni digelak lah. Wah, duit raya RM10 je. RM10 pun kena agiu sekarang. Budak-budak sekarang ni, kalau kita tak sampun, letak sampur ni, kenapa orang Melayu ni dia bagi, dia tak sampur. Tujuan dia apa? Nak pelihara daripada riak. Kalau kita bagi banyak, takut riak. Kalau sedikit pun nak jaga hati, tidak merendahkan orang. Jadi bagus tak tahu siapa yang bagi. Oh ni RM10 ni RM10. Ini dapat tu, oh makcik tu bagi. Oh makcik Yus bagilah. Si banyak. Oh buka RM50. Sekali bagi RM5, dia marah pula. Apalah makcik. Jadi tujuan ditutup duit raya tu untuk jaga hati lah sebenarnya. Jadi kita mak ayah kena ajar. Jangan buka
Dapat habis raya baru buka. Jadi dia tak ingat dah siapa yang bagi tu. Tu tips dia. Jadi dia tak nak compare. Oh makcik ni bagi RM10, makcik tu RM5. Ni tak bagus. Gila besi orang Terengganu panggil. Jadi dia tak ingat siapa mak. Mak pun tak tahu. Walaupun mak tahu. Tak payah. Terima kasih je lah anak kepada siapa yang bagi. Aku RM1, RM2. Besar dah tu. Tu cara dia. Tips dia. Sekarang ni style lagi duduk raya online. Apa tahu online. Ting online dapat duit ada banyak sampai Wallahualam. Tengok dekat nama hamba Allah. Lagi misteri. Okey. Allahu akbar. Jadi cari yang sedikit. Jadi kita kena ingat sampai kepada sahabat kita. Derma ni kenapa kita kena ada konsep infak ni? Sebenarnya bila kita infak ni, kita sebenarnya tolong diri kita. Pelik Ustaz macam mana ni? Macam mana dikatakan kita infak tu, sedekah tu menolong diri kita? Kita sebenarnya, kita nak cabut hobo dunia tu. Nak buang cinta dunia dalam hati kita. Kita hari ni dapat 1,000. Kita mungkin terguja dengan dunia. Wah, bestnya. Wah, pak. Sebelum dunia tu bermahajalela, pak, bagi RM1 tu. Bagi letaklah mana. Jadi, dia menyelamatkan hati kita daripada dunia tu menguasai kita. Tu tujuan dia. Dia sebenarnya membantu diri kita dulu tu. Dan dapatlah kelebihan pada orang yang didermakan. Tapi kita sendiri tu, manfaat derma untuk rohani kita. Itu sebenarnya, walaupun RM1, walaupun RM2. Sebab banyak sikit ni subjektif. Bagi orang yang income RM1 juta, RM100 mungkin tak ada apa. Tapi kalau kita ada RM10, RM1 tu besar bagi kita. Maka sisi Allah RM1 kita ni, ketika RM1 kita derma, dalam keadaan kita ada RM10 je, besar tu. Kalau payah sangat duit tak ada, sedekahlah senyuman. Senyuman ni juga satu sedekah. Sebab senyuman ni, kenapa kata sedekah? Sebab dia mengembirakan hati. Macam kita boleh pitih lah, kita dapat duit. Kita suka. Dapat senyuman suka. Tapi cara senyum tu kena betul lah. Jangan senyum nyekik. Tahu senyum nyekik? Ada senyum ni dia baik cara juga. Senyum yang pendahkan orang pun ada. Senyum yang ikhlas. Lain. Senyum yang tahu nyekik. Kalau orang Terengganu panggil nyekik. Senyum yang tahulah kita banyak kawan dengan orang kan. Cakap tahu jumpa. Tengok senyum tu tahu dah dia ni boleh closing ke tak closing. Senyum macam ni, closing ni. Kalau senyum, tak apalah kak, saya tanya saya husband saya dululah. Macamnya tak apalah. Saya mentak lah tu. Okay. Yang keempat, okey, yang tips yang keempat. Tips nak istiqamah yang keempat, buat dengan cinta. Do with love. Bukan kita buat tu kerana rutin. Bukan kerana terpaksa. Barulah dia ada, dia panggil semarak tu ada. Kenapa kita berzikir? Kenapa kita solat? Kita solat ni bukan sebab lah Tuhan suruh kita solat. Tu satu sisi lah. Kena aku nak elak daripada neraka yang masuk syurga. Tu jawapan anak kecil. Kita ni kenapa solat? Sebab kita cinta pada Allah. Kita nak dating dengan Allah. Kita nak berkomunikasi sebab kita cinta pada dia. Kita kasih pada Allah. Kita kasih pada Rasul. Kalau orang tak suruh pun kita akan buat. Walaupun itu sunat sekali pun, tapi aku buat sebab aku sayang, sebab aku cinta. Dalam berhubungan kita dengan pasangan kita, kalau cinta dia tak ada, dia suram dah. Walaupun kita dalam istana sekalipun. Tapi kalau dalam hati dah tak ada love, susah nak bertahan lama perkahwinan itu. Tapi kalau dengan love, dengan cinta tu, walaupun orang bajau duduk atas laut pun, duduk atas rumah laut, kan? Tapi sampai mati bertahan perkahwinan. Sebab apa? Kita bukan buat tu sebab nak reward dah. Reward
syurga kita akan dapat pahala. Kita buatkan sebab nak dapat pahala. Kita bukan buat sebab nak syurga dah. Itu confirm kita dapat. Tapi kena buat ni. Kita kasih pada Nabi. Kita kasih pada Allah. Kenapa kau selawat? Sebab kau kasih pada Nabi. Kenapa kau kasih pada Nabi? There are many reasons. Banyak sebab. Tapi cinta yang sejati tidak perlukan reason. Tidak perlukan sebab. Ni kalau orang lelaki kat sini, kalau bini tanya, abang kenapa abang sayang kat saya? Payah nak jawab soalan tu. Very simple question, tapi very hard to answer. Kalau kita kata saya sayang awak sebab awak pandai. Oh, kalau saya bodoh awak tak sayang lah. Susah orang perempuan ni. Sebab dia emosi je. Payah. Kalau kita jawab saya sayang awak sebab awak pandai jaga anak. Oh, kalau anak dah besar nanti, anak tak jaga anak dah, awak tak sayang lah. Jadi saya bagilah tips lah orang lelaki kat sini. Orang je lelaki kat sini. Kalau markah kita tanya, pacar kita tanya, ataupun isteri kita tanya, kenapa awak sayang saya? Why do you love me? Cakap kat dia, I love you without reason. Saya mencintai kamu tanpa sebab. Kalau saya mencintai kamu kerana sebab, kalau sebab tu hilang, cinta tu hilang. I love because you are. Dia pun senyap. Okay. Tak pernah sebab. Cinta hakiki. Baik. Jadi buat dengan cinta. Cinta itu harus dipupuk. Kalau kita baca kisah Nabi ni, takkan kita takkan jatuh cinta dengan Nabi. Pasti. Maka kita buat hari ni, macam orang bantu orang susah. Kita tengok Ustaz Abid Liu. Dia bukan bantu. Kita tengok body language dia bukan dibantu tu sebab rutin ataupun sebab tolong tu kerana nak tak cukai. Dia ada juga orang korporat dia tolong tapi untuk tak cukai. Dia panggil apa? CSR. Do you know what I mean, right? Buat tu kerana memang ada KPI company, syarikat. Dia bukan buat kerana dengan cinta dia ni buat kerana dia cinta pada fakir dan miskin. Cinta melihat orang susah supaya orang susah ni kembali kenyang. Dia lain. Macam orang berniaga lah. The rule number one orang yang berniaga, kalau nak istiqomah dalam perniagaan ni, dia kena cinta pada produk tu juga. Saya tengok Kak Zuraida dengan Kak Yus, saya sambil minum air. Ada kuning tu, air apa saya tak tahu. Sedap pula aku tengok. Give me one. Dia maknanya bukan, ada ramai orang menjual. Tapi dia tak cinta, dia pun tak fall in love dengan produk tu. So macam mana? Contoh lah, saya pernah ceramah satu dekat pusat takaful lah. Saya tak sebut nama company mana. Ni AJ ni. Kita tanya, you all ni duk kempen orang ambil hibah takaful, ambil insurans. You all ni ambil tak? Tak ambil. Half tak ambil. Lepas tu yang hang duk kempen, awak duk kempen orang. Yalah. Dia tahu produk tu betul, best. Tapi bertangguh, dia sendiri pun bertangguh. Maknanya you tak fall in love dengan produk you. Sebab tu yang pelik, ada orang tu follower tak ramai tapi dia betul-betul makan ubat kurus tu sampai dia kurus betul-betul. Dia sayang produk tu dan dia beramal dengan produk tu. Kalau dia buat copywriting pun ikhlas copywriting dia. Tak buat-buat. Natural dia panggil. Ayat tu. Tak ada nak belajar copywriting kat Facebook, tak ada dah. Ayat dia natural, pengalaman dia. Betul lah, aku dah kurus turun 20 kilo. Ayat dia di situ pengalaman dia. Kita orang kurus nak jual ubat gemuk pada kurus, terpaksa reka ayat sikit. Menjiwai itu tidak ada. Jadi niat seka orang soleh, sikit tapi banyak, sikit tapi berterusan,
buat dengan cinta. Okey, itu istiqamah. InsyaAllah. Kemudian macam mana nak tarik yang tak adalah yang mungkin dia dah ada keuzuran dia, kemudian dia dalam dunia segi realistik punya jawapan lah. Rezeki masing-masing lah. Kita tak semua orang kita dapat selamatkan. Ataupun tak semua orang, kita 100 orang kita kita buat marketing, mungkin kita letak 30% akan 30% akan lekat. Kena jorang. Sebab tu nelayan ni dia perlukan jorang yang besar. Mak dia lebar jorang. Tapi bukan semua ikan akan masuk. Kalau semua ikan masuk, banyak duit lah dapat. Tak. Jadi probability dia, sebab tu kita kena tabur betul-betul. Orang marketing ni dia kena tabur betul networking dia. Sebab daripada 1000 dia blast, dia letak 30%. Itulah. 30% yang akan menyatakan minat. Mungkin closing betul sampai back-in, mungkin daripada bilangan tu separuh pula. Tapi okey lah, separuh tu dapat 100 orang. Banyak dah. Tu cara dia. Jadi dalam dunia, macam kita nak rekrut pun, maka sampai tahap tak apalah, dia dengan cara dia, kita fokus pada orang lain. Jadi kita pun tak waste energy kita nak, waste masa kita nak pujuk. Orang dah tak sudi. Bunga bukan sekuntum. Bunga bukan sekuntum. Nanti kita cari bunga yang lain pula. Jangan cari madu pula. Sudah. Kita ada mencari madu untuk suami. Tak payahlah, kita cari madu perniagaan lah. Orang dah tak nak, kita cari yang lain. Banyak lagi yang nak kan. Jadi kalau kita fikir kenapa dia, tak apalah. Dia pun bukannya masuk akidah pelik-pelik. Bukannya dia stay jadi orang tu, tak apalah. Macam tu, kita kena belajar hakikat tu juga. Kita dah cuba, sebab kalau dia masuk pun nanti dia tak aktif juga. Dia akan bawa, nanti dia punya ketidak enjoyan dia tu, dia punya pasif tu akan berjangkit pada kawan-kawan kita dalam WhatsApp group. Betul tak? So, terjaga hubungan dia, sebab kita dengan dia tetap, ukhuwah kita sama Islam, sama Muslim tetap paling tinggi. Ukhuwah perniagaan ni nombor 2. Tapi kalau dia juga kawan kita dan dia niaga, lagi bagus lah. Tapi kita kekal silaturahmi kita, kawan, sahabat, dunia akhirat. Kita jumpa dia cakap bab lain lah, tak payahlah cakap bab Palestin yang dia. Kau dah bantu kau Palestin. Dia pun suka. Kau ni yang layan lah. Jadi macam itulah. Mana tahu walaupun dia tak minat, tapi dia ada kawan nak beli, dia bagi kat kita. Saya ni ramai mana orang ajak saya buat bisnes ni. Bisnes unit terah, bisnes ni apa, forever ni ramai ustaz join. Ramai duk tarik saya sekarang ni. Tapi saya ni tak reti mula-mula macam ni. Kita ada kesibukan kita sekejap kan. Tapi kalau ada nak beli, saya recommend lah. Nampak macam tak aktif, tapi kalau nak beli, saya ada kawan saya, Ustaz Usamah, dia buat juga forever living apa. Betul Ustaz sap. Gitu. Okey. V-best tu apa V-best? V-best tak best sebab tu kena kawal. V-best tu apa? V-best tu apa? Vibration ke apa? Vibes, aura tak best sebab masuk orang yang tak ada, yang tak sama aura dia. Okey. Jadi Kak Azul, tu jawapan saya. Kalau nak minta tip juga tarik, tu kena tanya Kak Yus lah, macam mana nak tarik orang yang tengah dalam mood berehat. Tapi saya bagi jawapan realistik, kadang-kadang memang ada jorang kita lebar, tak semua kita kita fikir bukan rezeki kita lah, kita pergi kat lain. Hidup ni banyak lagi orang lah. Macam orang politik lah, dia tahu orang tak undi dia fokus pada orang nak undi dia. Jaga orang nak undi dia cukup lah. Menang juga dia. Dia tahu siapa dia nak pegang. Nak elak riak dalam bisnes. Baik. Benda ni
riak ni dia berkaitan dengan perasaan kita. Riak ni dia tahu mana? Dia asalnya ujub. Ujub ni dia bawa penyakit takabur, sombong dan riak. Ni penyakit 3 serangkai. Ujub, riak, takabur. Ujub ni rasa bagus. Dalam ni dia takjub pada diri dia. Oh, aku bagus lah. Aku paling hebat lah. Dekat dalam tu, mungkin dia tak update kat status, kat Twitter, kat IG. Tapi dalam ni batin ni, walaupun dia dalam hutan ni, tak ada internet. Dia beramal ibadat. Aku rasa kalau kat Malaysia ni aku wali. Dia main datang tau. Setan main kat dia. Aku paling walaupun tak ada IG tu, tak ada internet, tak ada nak upload gambar, tapi dalam panggil ujub tu, takjub pada diri. Lama sakit jiwa dia. Sebab ujub ni, orang ujub ni lama sakit jiwa juga. Sakit jiwa sebab apa? Dia tak zahirkan ujub dia. Dia kena zahirkan, maka dia sombong. Sombong ni penyakit kedua lah, dia 3 serangkai kan. Dia mari tak. Dia kena zahirkan takjub dia. Dia kena sombong dekat media sosial, dengan percakapan dengan manusia. Mentang-mentang dekat kampung tu dia lah paling ada PhD. Pergi jumpa anak beranak, tu je topik dia cakap. Orang dah menyampah lah. Macam anak kau jadi MA. Kita nak riak ni tak payah bisnes. Rizal anak pun berapa mau riak ke ni. Saya ni senang, saya punya hidup saya tak pernah tanya orang dapat PA. Itu saya punya style. Dia jangan takut kalau saya pergi ke rumah akak sekalian, segan lah ustaz datang anak kita ni. Saya ni orang tanya gitu. Saya tukar jenis tanya orang, awak kerja apa, A dapat berapa, saya tak ada. Not my style. Kalau orang tu cerita, saya dengar. Tapi saya tak ada nak sibuk orang tak ada. Dan saya diajar oleh guru saya juga, kita pun tak akan tanya zaman silam. Dan tak. Itu orang psikologis. Ahli psikiatri dia akan tanya zaman silam awak macam mana. Tapi kita dalam perjalanan dakwah ni, tasawuf ni, tak tanya. Pertanyaan kita senang je. Awak nak berubah tak? Nak berubah? Okay, khalas. Tobat. Barang yang lepas, bayarlah barang yang lepas. Cukup lah. Jadi orang pun tak stres. Kita pun tak lagat dengan rahsia-rahsia orang ni kak. Banyak sangat stok rahsia orang ni, sakit otak juga. Itu very simple. Kecuali betul berkaitan dengan hukum hakam. Saya cerita. Tapi kalau nak cerita dia buat jahat dengan orang tu, dengan perempuan tu apa, malas nak dengar lah. Kita senang tanya, nak berubah tak? Ubah, taubat, selesai. Dia pun aman. Dia tak payah awak buka ayat awak. Kalau awak tahu berapa banyak ustaz dah awak jumpa cerita ayat awak, tak payah. Kan semua ustaz boleh percaya, ni semua nanti masuk Facebook. Ramai juga ustaz-ustaz ni semua masuk Facebook. Hari ni saya didatangi oleh seseorang. Walaupun tak sebut nama pun tu kisah kita. Dari segi adab ni tak ada cerita. Ni ramai orang duk suka upload cerita orang tu luah kat dia je, kita masuk Facebook. Walaupun kita hide nama, netizen ni cakap, dia pun buat pencarian. Siapakah orang tersebut? Tak bagus. Saya memang banyak lah kalau nak cerita rahsia orang ni dalam poket lah. Dalam bank pun ada saya simpan sikit. Masalah rumah tangga lah, masalah banyak. Tapi kita tak ada nak cerita kat orang lah. Dia kita, saya dah lupakan, harap saya lupa. Sebab kita tak nak simpan ayat orang lama-lama. Jadi kita, tu saya punya style. Jadi insyaAllah kalau jumpa saya berdepan tak stres. Saya tak akan tanya soalan kericik tu, saya tak akan tanya. Sebab saya tahu orang Melayu ni senang je. Kalau betul anak dia tak payah tanya. Tak sempat nak tanya. Dia dah tunjuk dah. Ustaz. Dia punya style. Masuk dah WhatsApp group, IG. Kalau dia tak update tu, kita faham lah tu. Faham lah tu. Kalau sepupu kita tak update dia punya result tu, faham lah tu. Tak payah nak tanya lebih. Tu ayah dia dah selesai lah anak dia. Banyak benda kita nak fikir. Kan senang hidup lah. Kita fikir lah saudara kita, macam anak saudara kita 5E. Ya, abang dia tak fikir tu. Nanti ada lah bahagian dia. Alang-alang sebut ni saya pun nak sebut buat SPM itu jangan stres. Kalau mak ayah ni ada anak SPM. Jangan stres. SPM ni satu exam yang bila-bila masa kita boleh ambil. Kita boleh repeat pun kalau kita hari ni gagal banyak. Tak ada masalah pun. Open examination.
Kita nak belajar agama dulu, umur 30 tahun baru nak ambil SPM. Tak ada masalah. Dia bukan satu exam mesti ambil pada umur 17 tahun, bla bla tak. Dia open examination. When you ready, you take. Tak ada masalah. Jadi kita buat tu macam tu itulah. Habis tu tutup segala-galanya. Tak ada penutup segala-galanya. Gagal, tak apalah, tahun depan ambil lagi. Kalau kau nak ubah, okay, tahun depan ambil lagi, repeat. Ataupun pergi STP. Tak ada masalah, tak payah malu pun ambil STP. Tak boleh, saya mesti ambil diploma dengan PTPN, RM15,000. Macam mana saya nak cerita anak cucu saya, Ustaz, saya ambil PTPN? Ni masalah. Okay. Jadi, Ria tadi. Bila dia dah sombong pula, dia penyakit dulu, riak dulu. Sombong tu yang ketiga. Dia unjuk, lepas tu dia nak tunjuk. Riak ni maksudnya menunjuk. Dalam bahasa Melayu menunjuk. Riak ni bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu maknanya show off lah. Show off. Kita kena show. Bila dia tunjuk, sombong. Dia sombong lah apa yang dia tunjuk. Jadi untuk membezakan, memang dia perbezaan sangat halus. Jadi orang berniaga memang dia kena, kalau bahasa kasar, dia memang kena jual diri sikit lah. Betul lah. Dekat WhatsApp story, IG story, dia kena funky sikit, high sikit macam tu, buat live. Sebab dia nak jual produk. Tapi kebalik betulkan niat. Kita nak jual produk, bukan kita nak menjual wujud kita tu, tidak. Kita tak merasakan kita yang paling hina, yang paling tak baik dengan manusia. Tapi kita jual ni kerana nak mencari sedikit rezeki yang boleh kita kongsikan pada nafkah keluarga, jika ada lebihan dikongsikan pada sahabat-sahabat yang lain. Hidup ni simple. Siapa sini follow TikTok sekarang ni yang viral tu? Kabane nama dia. Kabane ke apa dia? Okey, saya bagi 2 task. Cuba cari dekat YouTube nama Al-Bata. Alif Bata, tahu gitaris Alif Bata? Tekan je Alif Bata. Tulislah gitar ke Alif Bata, tengok. Mamak ni sedang viral gila dekat dunia barat pun sangat glamour lah. Very simple guy. Tadi akak tunjuk apa tu? Bata tu. Alif Bata. YouTube tu kan? Dia main gitar, dia cari sangat unik. Geng gitar pun, saya bukan nak promosi gitar tu, ada mesej saya nak sebut. Kemudian mamak ni, Kabane ke apa nama dia? Ada nama dia. Ada tu mamak Senegal tu, dia sekarang duduk Itali. Dia ni pakai menyelesaikan masalah yang rumit. Dekat TikTok tu, dia orang yang paling di follow dekat TikTok. Apa tu? Kak Zuraida, saya tak nampak. Mamak tu, apa nama dia tu? Kabane. Kabane. Dia 68 million follower dekat TikTok. Orang yang paling banyak di follow dekat TikTok sekarang. Tapi without words. Tanpa bercakap. Tanpa video pelik-pelik. Dua insan ni kita kena belajar apa? Dia tak ada pun tutorial yang kita belajar. Teori kita mesti buat storytelling, copywriting, video mesti cantik. Tapi dua orang ni tak pernah bercakap pun. Tak pernah bercakap. Dan mesej orang very simple. Hidup yang sangat simple. Seorang tu sambil ukur, bawa tepi bangunan pula yang kotor-kotor sikit, kalau pendek, macam tu. Kabane tu pula, kerja dia menyelesaikan masalah yang rumit. Sebab apa? Orang follow. Kebanyakan saya baca komen-komen tu, orang banyak stres dengan cara penyelesaian yang complicated.
Hidup ni banyak sangat complicated. Teori tu, teori ni. Lah kali dia ajar benda praktikal yang paling senang. So kalau kita lepas ni, kalau Kak Yus ke semua nak ajar tips perniagaan, tips tu kena banyak kurang. Tapi bagi yang praktikal. Sekarang orang belajar saham. Orang nak cari belajar saham yang mana? Yang praktikal tu. Yang 2-3 step aku dah pandai dah. Dah boleh trade. Tapi kalau banyak sangat tip, orang nak trade macam mana? Banyak sangat ni. Kalau ada benda tak perlu belajar pun. Sejarah Wall Street. Tak payah belajar pun benda tu. Tahu sikit teknikal trading. Teknikal resi, masuk. Ilmu bonus tu tak apa. Biar pandai dulu yang tu. Baru tu aja. Tu dia panggil keunikan. Kita buat rezeki. Simplicity is the best. The best policy. Adakah perempuan tu diminat oleh lelaki tak apa? Sebab dia simple. Cara fikir dia simple, hidup simple. Faham? Faham. Okay. Jadi balik soalan tadi tu Abang Zahari tu. Jadi kita menjual, kita bukan riak. Niat kita nak menjual, bukan nak riak. Kita nak promosi produk tu. Bukan kita nak promosi kesombongan kita, tidak. Okay. Dan kalau kita nak promosi lifestyle kita pun orang panggil don't cross the border, jangan terlalu lampau. Itu bezakan kita. Kita tunjuk pun sekadar hidup ni biar ada privacy juga. Jangan kita nak belanja semua hidup kita ni kat media sosial. Hilang privacy. Orang yang tak ada privacy ni tak bahagia hidup. Ada benda kita deserve. Ni semua apalah rumah tu sampai dekat toilet pun tunjuk. Tu orang masalah. Hidup ni nanti ahli keluarga kita pun tak secure. Tak rasa selamat duduk kita. Sebab kita ni kaki viral. Semua kita nak buat video. Orang duduk kita pun tak secure rasa. Takut. Privacy ni nikmat. Tapi kalau Tuhan bagi kita masyhur, itu amanah. Kategori saya, masyhur jangan dicari. Glamour jangan cari. Tapi kalau terglamour, kalau Tuhan bagi glamour, gunalah untuk dakwah. Nak reka-reka jadi sendiri tu tak. Kalau dia naik dengan nature apa, dengan Tuhan, kita pun tak sedarlah kita dia orang follower, bukan kita minta pun. Tapi bila Tuhan nak begitu, insya-Allah ada pertolongan Allah. Sekarang kita saja nak create. Itu saya punya ni lah, saya punya. Lama hidup duk puaskan hati orang je. Hati sendiri terseksa. Ramai orang yang Insta famous ni hidup dia tertekan. Dan memang ada penyakit psikologi ni, bila kita tunjukkan benda tu, sebenarnya dia menutup apa yang kurang. Faham tak? Ada orang tu dia terrehat, dia tunjukkan suami dia baik gila. Tunjuk kat Instagram ni suami saya, tapi kehidupan sebenar tu lain. Sebab psikologi manusia ni dia akan cuba tutup apa yang kurang dengan merendahkan apa yang sebalik. Faham tak apa saya? Tapi saya tak kata semua lagu tu. Tapi ada setengah orang dia, kalau dia show sangat benda tu, biasanya apa yang dia show tu, itu bukan. Macam orang main forex ke, main saham, dia tunjuk kat Facebook tu, semua hijau, profit. Dia punya itulah mungkin sekali profit yang merah tak tunjuk dah kita. Betul tak? Contoh. Dia nak kita show the best untuk tunjukkan untuk tutup apa yang kurang. Saya rasa kita dah sejam lebih ni Kak. Saya minta maaf banyak, saya sejam sepatutnya ni. Sial ni, nak masak lagi, nak jaga anak lagi. Minta maaf curi masa lebih sikit. Okay, Kak Yus, minta maaf banyak lah. Ambil extra time. Tak apa Ustaz, kita memang suka extra ni. Sebab bila extra tu maknanya kita akan dapat lebih lagi. Okay. Ustaz ada apa lagi nak tambah lagi? Dia mute dah. Ada apa lagi nak tambah lagi? Setiap minggu, saya Ustaz setiap minggu. Kalau keluar semua hari ni habis tak jumpa dah minggu depan ni. Kita pergi sikit-sikit dulu lah.
Bagi diorang hadam dulu apa yang kita dapat. Jadi Kak Yus nak ucapkan jutaan terima kasihlah kepada Ustaz Angah di atas perkongsian hari ni yang alhamdulillah orang kata dia back to basic kan. Kak Yus suka benda-benda yang bila kita nak bermula kita lagi jauh kan. Lepas tu kalau kita ada rasa stuck ke apa, kita always come back to basic. Sama juga dalam kita beragama ni, kita dah berapa tahun dah jadi orang Islam, betul tak? Berapa tahun dah jadi orang Islam, betul tak? Kan? Macam Kak Yus dah berapa tahun kan? Lepas tu ada yang dah 50, 60. Jadi akan ada satu sampai tahap tu kita dah macam kita kena renew. Setuju tak? Kita kena renew. So kita kena back to basic. Sebab kita ni dah lama tak pergi sekolah, betul tak? Kan, tak ada pergi sekolah, jarang. Lepas tu tambah pula duduk lockdown kan. Dulu ada juga pergi surau, pergi masjid, ada tazkirah duha. Sekarang ni dah kurang. Jadi inilah antara inisiatif yang Kak Yus cuba bawakan manakala Kak Yus pernah duduk Malaysia. Kalau ikutkan Kak Yus punya plan balik Malaysia, memang Kak Yus nak buat ushrah setiap minggu dengan berdepan. Itu memang planning Kak Yus. Sebab Kak Yus pun memang ada nak buat dewan untuk kita buat training business, and at the same time Kak Yus nak guna bilik tu untuk kita buat ushrah setiap minggu. Tetapi Allah lagi tahu maha yang terbaik untuk kita, tak dapat buat macam tu. Tapi Kak Yus stuck tau. Berapa bulan Kak Yus fikir alamak, Kak Yus stuck dekat situ. Lepas tu fikir, ya Allah, aku kan buat kelas online. Panggil je lah ustaz online, tak apa, boleh juga kan. Tapi yang penting Kak Yus, betul ustaz cakap, kita tak nak belajar online yang tidak ada dua hala. Ini ada perhubungan tu, itu dari situ pun ada datang keberkatan hubungan bersama dengan guru lah. Okey, dan Kak Yus sangat suka sangat sebab apa? Sebab hari ni kita recap balik apa yang kita dah belajar. Kak Yus pun ada buku. Kak Yus tinggal kat mana? Kat Ceras. Oh, Ceras je. Ceras. Kat je Ustaz. Nanti jumpa ni Ustaz. Okay. So, Kak Yus minta kepada semua Rich Academy, korang kena ada satu buku buku yang khas apa yang korang belajar daripada Ushrah Rich ni, wajib kena ada buku khas. Sebab apa yang kita belajar ini jangan simpan seorang tau. Dan kalau you tak tulis, you takkan ingat nak share kepada orang lain. Tapi kalau bila you menulis, bila makna you buat kelas, tak kisahlah kelas apa-apa kan. Kadang-kadang tu idea tak ada, daripada buku ni lah yang akan datang. Jadi buku tu Kak Yus menulis hari ni, tajuk besar yang Kak Yus bagi hari ni adalah apa tau? Mengenal diri. So hari ni adalah tajuk back to basic lah. Kenal diri kita. Dan kita ni pernah berjumpa, roh kita dah pernah berjumpa dengan Allah sebelum tu. Dah ada perjanjian dah. Tapi bila jasad dah masuk, dah pakai sarung tu, dia dah lama hidup ni kan. Tiba-tiba dia lost sikit, dia lupa kejap kan. Sebab kita berniaga memang kita hardcore gila. Grup kita ni memang hardcore berniaga kan. Gila-gila berniaga. Tapi Kak Yus, benda yang datang pada Kak Yus pengalaman. Pengalaman maksudnya, bila kita terlalu hardcore, sometimes Kak Yus tiba-tiba datang terdetik. Aku risau, anak didik aku ni tinggal semayang ke tidak? Aku risau, anak didik aku ni bila dapat pujian macam mana? Anak didik aku ni bila dapat ujian pula macam mana? Nampak tak? Sebab Kak Yus dah mula perasan. Mula perasan di mana masa dia tak ada apa-apa, dia baik dengan kita. Tapi bila dah ada sikit tu, dia lain dah. Jadi Kak Yus salahkan diri Kak Yus. Mungkin aku yang tak bagi didikan agama seawal penubuhan Rich Academy. Mungkin Kak Yus bagi, tapi tidak ada guru dari segi agama. Mungkin salah Kak Yus. Jadi Kak Yus terima benda tu. Mungkin ada silap aku. Jadi bila kita ada kesilapan, maknanya benda tu nampak macam ujian, betul tak? Nampak macam ujian, musibah. Tapi sebenarnya macam apa Ustaz kata tadi, Kak Yus macam happy dengar, masalah, musibah, ujian tu adalah peningkatan kepada kehidupan. Nampak tak? Hari ni ada satu peningkatan pada kehidupan kita. Betul tak? Daripada apa kita belajar hari ni kan. Mungkin ujian yang datang tu, kalau kita nampak dari segi negatif, negatif lah dia. Tapi kalau kita mula duduk dan berfikir, dia akan turn up jadi positif dan semua orang akan happy. Betul tak? Hari ni semua orang gembira tak? Kak Yus nak tanya. Hari ni gembira tak? Bersyukur tak hari ni? Yang penting kena bersyukur. Bersyukur ada dalam Rich Academy, bersyukur ada ustaz yang boleh membantu, bersyukur ada seka-seka daripada sahabat-sahabat yang not only dalam agama tapi dalam bisnes yang satu aliran. Kena sangat-sangat bersyukur. Supaya bila bersyukur akan dapat lebih lagi. Okay? Lepas tu, Kak Yus rasa tak banyak Kak Yus nak share. Kak Yus ada kitab baru tau. Korang siap. Lepas ni kalau aku buat kelas, kitab baru keluar ya. Okay? Jadi ustazah pula.
tak layak lagi. Kak Is tahu kopi je, ikut je. Jadi konsep barakah dalam berguru, okey, hubungan real dengan orang yang soleh. Lepas tu ustaz pandai kena pakai joran yang besar. Dia di ekonomi orang ni. Okey. Lepas tu soalan-soalan yang 3 soalan tu memang cantik lah. Dan yang paling-paling Kak Is suka adalah yang 4 tadi. Yang gambar circle tu Kak Yus memang akan ingat dalam kepala otak Kak Yus, jasad yang sembah Allah, akal yang sembah Allah, emosi yang sembah Allah, rohani yang sembah Allah. Jangan bagi salah satu di antara kita punya apa tadi tu, dari segi akal kita, jasmani, kita punya nafsu, emosi, jangan ada yang terlalu dominan sehingga dia akan buatkan kita punya fitrah ketuhanan tu berkurangan. Ni kena jaga. Sebab tu kena balance. Dah berniaga besar, dah hebat, dah famous. Korang semua akan famous tau. Korang semua akan hebat tau. Tapi kalau dalam tu korang tak kontrol, habis Kak cakap. Habis. Manusia nampak kau bagus, manusia nampak kau hebat, itu tak guna. Yang penting kat akhirat nanti, okey? Bagi warning awal. Jadi kita berharap Ustaz akan sentiasa membimbing Rish Academy supaya sentiasa berada dalam jalan yang lurus. Okey? Hari ini fitrah triangle. Selalu healthy triangle Hari ini fitrah triangle. Cantik. Okey. So, kami nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz, kepada semua. Jadi insya-Allah pada minggu hadapan kita akan berjumpa lagi pada waktu yang sama dengan link yang sama. Anda boleh bawa tim anda dan benda ni langsung tidak ada bayaran tapi downline anda bawalah downline anda supaya anda juga memiliki anak-anak downline yang dalaman dia telah difixkan. Alhamdulillah. Nak tak downline yang macam ni? Nak tak anak team members yang yang jiwa dia tenang, jiwa dia bahagia kan? Bila dalaman dia tenang, dalaman dia bahagia, lepas tu dengan teknik kita bagi, dengan skill kita bagi, barulah akan melahirkan orang yang jutawan dunia akhirat, jutawan yang happy, jutawan yang gembira, jutawan yang tak go around and kacau orang, tak nak. Okay? So insyaAllah bawa tim ramai-ramai. Kadang-kadang, kadang-kadang benda yang kita ada ni, yang you all belajar ni, ingat, korang kena mengajar balik tau. Kena share sikit-sikit walaupun tak dapat 100% macam Ustaz, at least dapatlah sebab kita ni semua kan, kita dekat dunia ni kan kita khalifah kan, mesti kita kena bawa agama tu. Okay, so sebarkanlah. Okay, terima kasih banyak pada semua, terima kasih banyak pada Ustaz. InsyaAllah kita berjumpa pada minggu hadapan waktu yang sama. Kak, ada ni request minta doa. Boleh, mana tak nampak komen. Boleh. Okay, kita tutup balik kita dengan sedikit doa. Semua saya nak sebut minggu depan insya-Allah sebelum kelas kita akan buat selawat sikit, majlis selawat sikit. Sebagai sebab kita dah belajar tentang rohani itu, so kita nak top up rohani kita dengan selawat. So kita nak menjadi kita belajar dan kita terus kita amal. Kita tak nak isi akal saja tapi kita ada insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatih lima ulika wal khatami lima sabaq nasir haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liustazina wa lijaddatina wa lijiranina wa liman ahsanaina wa lilmuslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya Allah ya Rahman ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami bersimpuh memohon padamu ya Allah. Jika ada sakit di antara kami, ya Allah, kau sembuhkanlah, ya Allah. Jika ada sempit dari kami, ya Allah, kau lapangkan dari kami, ya Allah. Jika ada sempit rezeki kami, ya Allah, keluaskanlah rezeki kami, ya Allah. Ya Allah, sihatkanlah tubuhan kami, ya Allah, untuk kami terus beribadah padamu, ya Allah. Kekalkanlah silaturahmi antara kami, ya Allah. Kuatkanlah ikatan kasih sayang di antara kami, ya Allah. Ya Allah, angkatlah musibah yang melanda negara kami ini, ya Allah, dan sedunia pada hari ini, ya Allah. Kau angkatkanlah musibah yang melanda kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, hubungkanlah hati kami denganmu, ya Allah. Hubungkanlah hati kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah kami umat yang rajin berselawat, yang mencintai selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, apa jua hajat kami di sini, ya Allah. Apa jua hajat kami di sini, ya Allah, sama ada nisbah duniawi atau ukhrawi, ya Allah, kau makbulkanlah, ya Allah. Namun ya Allah, sesungguhnya Engkau juga yang tahu apa yang terbaik untuk diri kami.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Amin ya rabbal alamin. Okey, jadi semoga apa yang kita belajar hari ini memberi sedikit kesan kepada kita semua dan semoga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan insya-Allah. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz. Terima kasih pada semua ahli-ahli Rish Academy. Sebelum kita pergi, Kak Yus pun nak minta maaf ada salah silap daripada Kak Yus sepanjang Kak Yus mengendalikan Rish Academy, sepanjang kita belajar, sepanjang kita mengajar, pasti ada proses dia. Jadi dalam satu kumpulan tidak akan ada kesempurnaan. Kak Yus suka sangat. Dalam satu kumpulan tidak akan ada kesempurnaan. Semua orang datang dengan kekurangan dan juga ada kelebihan. Jadi dengan kekurangan kita melengkapi sesama kita. Yang mana kelebihan kita memberi. Kan? Semoga apa yang kita buat kat Rish Academy, apa yang kita berniagakan, apa yang kita cakap, semuanya adalah berdasarkan kasih sayang. Kita cakap, kita sayang. Kita tegur, kita sayang. Kita nasihat, kita sayang. Kan? Itu yang kita naklah, apa-apa yang kita buat semuanya adalah berdasar kasih sayang. Okay, you do with love. Okay, Ustaz pandai tau. Dia punya English dia tahan lah Ustaz ni kan. Dia punya English dia tahan tau. You do with love tau. Memang ada kaitan lah. The power of forever is a power of love kan. So kena ada berkaitan lah benda-benda tu semua. Okay. Dan ingat satu lagi. Bila kita dah belajar, okay, ingat apa yang kita belajar ni, macam Ustaz cakap tadi, kita belajar ni bukan kita nak point kepada orang. Aku belajar hari ni bukan untuk aku jawab kepada orang lain. Ni tak mau. Kita belajar hari ni adalah untuk diri kita. Baiki diri, fokus tengok mata tu, tengok diri kita je. Tengok cermin selalu. Kat mana kena baiki. Kak Yus sebagai seorang leader pun ada banyak kena baiki. Semua orang, anda pun leader juga. Kak Yus pun nak murid juga kepada guru Kak Yus. Jadi banyak benda yang kena baiki. Kalau masing-masing sama-sama memperbaiki, insya-Allah lebih bahagia. Ingat, bila kita jaga silaturahim tu, keberkatan akan datang, Tuhan akan lebih tolong. Betul tak? Setuju tak? Tuhan akan lebih bantu, lebih mudah. Alright? So terima kasih semua, kita jumpa. Bye. Assalamualaikum. InsyaAllah Kak Yus akan Kak Yus dah rekod klip ni pada yang tak dapat tengok daripada awal. Nanti kita bagi recording. Okay? Bye. Assalamualaikum.